Kata dia boleh ditolak seorang perempuan. Tolak ni maksudnya boleh jadi khiar. Boleh di-cancelkan balik pernikahan tu. Asalnya akad nikah dah. Dia tengok. Jadi ada aib. Lepas tu dibatalkan pernikahan tu. Istilah batal ni tak ada. Pertama isteri serah diri pada suami. Suami wajib beli barang dapur. Lepas tu tempat tidur. Lepas tu peralatan tempat mandi. Jadi wajib suami bila isteri serah diri je, nafkah harian makan minum bermula kat situ. Lepas tu barang dapur dia wajib beli, dapur dia, gas, alat atur gas semua tu. Betul periuk, belangau, pinggan, mangkuk, kolek, apa semua tu, kelengkapan dapur lah. Wajib beli. Allah. Begitu juga kelengkapan di tidur dia. Wajib beli. Habis-habis nak pun Toto, Norita. Takkan beli Toto, Norita je pengantin lah. Katil. Asalnya beli katil isteri takkan duduk seorang lah. Tu ada saya bicara dulu sikit sebanyak waktu. Yang itulah istilahnya belanja yang wajib dengan sebab hari pertama perkahwinan yang bila isteri serah diri pada suami, suami wajib bagi perbelanjaan tersebut. Wajib bagi pakaian, wajib lah bagi 2 pasang setahun. Jadi menikah je nak wajib lah tu. Sebab tu asas yang dia punya isteri dah ada tu pakaian dia. Yang suami wajib bagi pakaian sepasang, 2 pasang kalau setahun ni. Sepasang. Setahun tu 2 pasang. Tak. Tahunan lah. Sepasang tu tahunan. Tidak tahu lah. Sampai mati. Setiap tahun, kalau koyak boleh lain lah. Pakai-pakai sebulan reput, boleh lain lah. Takkan nak biar tak baju. Taklah wajib sampai beli 10 pasang je tak. Suami dah beli 2 pasang, I dah beli 2 pasang. Sorry. Nak kata apa? Tu kalau 10 tahun mau 20 pasang tu. Kan? Tapi dapur taklah wajib beli tiap-tiap tahun. Tak? Pakai tu memang tiap hari. Tapi selagi boleh pakailah. Agak-agak tak mau pakai, tak ada selera, jual kat keleng botol tu. Nak beli lain tu punya pasal lah. Kalau katalah dapur itu ni, dapur gas. Kalau dulu, tu yang kayu api, suami wajib cari. Dapur kan gaduh, beli batu, cari batu sungai 3 ketui, buat tungku, tak. Nak buat 2 dapur, make 6 ketui. Boleh? Dah masak dapur, nak uah cari batu ke besi apa ke. Letak atas tunggu batu tu, padan dah dulu. Kayu api, suami kena cari. Lah ni order kedai lah. Tong gas, salur gas, semua tu. Kalau minyak dulu, minyak lah. Lah ni gas lah. Yang tu yang nak sebut, belanja-belanja yang wajib. Kalau talak, kalau isteri tamkin diri, mas kahwin, sabit, ada bab juga. Saja saya sebut tu. Dan belanja hangus tu habis. Suami memang kena bagi. Walaupun lepas tu bercerai, tapi perbelanjaan dengan sebab isteri serah diri tu, semua suami kena bagi. Kena bayar. Adapun pasah, tak ada. Pasah ni tak ada talak. Jadi, mas kahwin tak ada lagi. Belanja-belanja hangus apa yang kita punya Melayu, istilah belanja hangus saya dah urai sekali lalu tu. Tak ada. Tak ada istilahnya. Cancel lah. Macam jual beli tak jadi. Katalah kita beli-beli. Kita kata air gau. Kita tengok. Keluarga. Tak jadi. Nak balik. Duit. Contoh kan. Nikah-nikah kita kata dulu selidik-selidik anak dara tengok janda rupanya. Janda? Cuma janda bukanlah aib. Tapi bila tak betul kalau cerai itu dengan talak dia akan ada hukum talak. Tapi kalau nak pasah, jadi pasah ni condition asal aib. Jadi kalau saya nak anak dara, contoh, sorry bahasa saya tu sikit lah. Tengok janda macam ni. Dia tak ada istilah aib. Cuma di atas tak cukup spesifikasi, akad nikah tetap jadi. Nak jadi pasah dengan sebab tak cukup kriteria, tak ada. Awak tak semak elok. Takkan main sambak tepi jalan masa nikah. Takkan istilahnya tak selidik. Apa bahasa orang ni? Katakan tak risik. Kan?
Bahkan perkataan nak keluar, nak meminang secara rasminya, nak sudikah kau jadi isteriku, sama ada dia cakap sendiri, kakak dia, mak dia, siapa apa, mesti risik dulu sebelum keluar perkataan tu kan. Kita dah bercara dulu peraturan-peraturan meminang apa dan sebagainya. Kalau untuk apa-apa seorang lelaki menyatakan perkataan untuk menyatakan pada wanita tersebut keinginan untuk memperisterikan dia, dia takkan boleh cakap, melainkan risik dulu sama ada dia ataupun wakil dia, risik dulu sah untuk dikeluarkan perkataan tu menyatakan keinginan nak memperisterikan wanita tersebut. Dia bukan dalam edah suami dulu, bukan dalam edah suami meninggal, bukan isteri orang, bukan dalam jadi tunang orang, barulah perkataan tu boleh disebut. Kalau tidak sebut tu haram, berdosa. Satu kena risik dulu. Itulah nak bini orang, kita tak tahu bini orang, sembang-sembang dengan dia, ish aku ni berkenan sungguh kan kau nak kahwin dengan aku, lama je dia tak risik pun. Dia kata ish silap kot, saya dah anak 3 dah, haram tu sebut tu, haram tu. Pasal apa haram? Istilahnya meminang bini orang. Saya mana tahu. Itulah jangan sebut perkataan nak kahwin dengan mana-mana perempuan, melainkan kau risik dulu. Satu dia kena faham peraturan suami isteri ni. Ni belum suami isteri lah. Dah suami isteri pun ada perkataan yang kena belajar peraturan suami isteri. Jangan nanti jadi zihar, jadi ilak, jadi taklik talak. Silap nanti dia ingat tak ada apa-apa, rupanya jadi zihar. Dia ingat tak ada apa-apa, rupanya jadi ilak. Ni. Dia ingat tak ada apa-apa, tengok kena sabit kes bawa li'an. Dia ingat tak ada apa-apa, tengok jadi talak. Yang buat pasal. Yang ni pun asal nak sebut. Dia ingat tak ada apa-apa, rupanya sebut perkataan meminang tu haram pasal istilahnya dia meminang bini orang. Istilah meminang ni mana-mana perkataan yang dia menyatakan nak memperisterikan wanita tersebut, sedangkan wanita tersebut adalah orang yang dalam keadaan yang tak boleh disorehkan lafaz untuk pinangan itu. Yang tu haram tu, lafaz tu. Sebut lafaz tu, dosa besar lah. Satu, jangan sebut apa-apa perkataan untuk berkahwin dengan wanita, melainkan wanita yang dia ni bebas daripada iddah, bebas daripada talak raj'i, bebas daripada isteri orang, bebas daripada mana-mana nikah, bebas daripada tunang orang. Barulah boleh sebut aku nak memperisterikan kau, sama ada dia ataupun wakil. Ini saja ke sana sikit, ada bab-bab dah bicara dulu. Jadi asal kita bicara, ni akad nikah siap dah. Isik pun memang tak ada masalah apa-apa, tapi kadang-kadang ada bab-bab macam ni selalunya orang tak cerita. Bab mana ni? Bab aib. Jual beli pun kadang kita beli ada aib, orang tak cerita dia. Jual barang murah. Rupanya luntur, kain melekat selai RM1, kain melekat selai RM1. Cap mangga. Rupanya mangga Afrika, bukan mangga Indon. Selai RM1. Dia tak cerita, selai RM1. Beli satu, dapat satu lagi. Beli. Kadang-kadang luntur. Macam. Kata dia padan lah RM1. Contoh. Tapi macam dia pun ada aib tu. Aib tu selalu orang tak cerita. Bila ada aib boleh pulang. Kalau ikut kaedah walaupun RM1, kata padan lah dengan harga. Masalah padan lain hal. Tapi jual kain, biasanya kain ni dalam keadaan warna dia tak luntur. Baru orang beli kain. Kalau kain luntur, orang tak beli kain tu. Dia akan ada istilah uruf. SOP, Standard Operation Procedure. Ni pun nikah mesti ada Standard Operation Procedure. Khas kita bicara bab aib ni dari sudut kesihatan. Dia bicara sopak apa dan sebagainya. Kalau yang ni ada istilahnya aib dalam bab nikah, dan nikah sekalipun benda ni tak dicerita, boleh dipasahkan. Pasah tu dengan mana perceraian bukan dengan talak. Istilah pasah ni dipisahkan suami isteri tersebut dengan bukan lepas talak, dan dia akan, kalau tak ada bersama, memang tak bersama kes-kes yang dia akan sebut ni, tak bersama apa lagi, memang tak sabit mas kahwin apa, semua tak sabit. Istilahnya pasah. Jadi turaddul maratu, khas yang sebut kat perempuan dulu. Ada kes perempuan ni boleh ditolak, ya.
Tolak bukan talak. Bukan tolak. Maksudnya dia boleh ditolak. Maksudnya boleh difasakh bi khamsati uyub, dengan 5 aib. Ni aib wanita dulu dah sebut. Pertama, bil junun, gila. Satu, nak menikah, kalau ada gila, kena bagi tahu. Pasal katalah berlaku akad nikah, lepas tu, tengok sabit gila, macam mana? Istilahnya boleh fasakh. Tanya je tu. Macam mana pun, kadang ada orang yang dia dan nikah-nikah pun dah pakai dah, macam ni, tengok gila, macam mana? Macam mana dah isteri dah, pakai je lah. Ada orang macam tu lah. Ada orang macam mana? Kenapa tak khabar? Gila pula bukan gila sikit-sikit. Kan? Kalau gila setahun sekali je gila kan. Ini apa? Aidilfitri dia gila. Ada orang macam tu kan. Nak tahu kan? Pasal junun funun. Saya ngaji ada merah tu. Berarti selalu dia sebut itu. Gila ni macam-macam passion gila. Ada yang gila setahun sekali. Ada yang gila setiap bulan. Bulan mengambang je gila. Ada yang macam tu. Ada yang ada panas sikit, gila. Tu yang ada gila yang berkala. Ada gila yang sedia kala. Ada yang panak-panak jadi gila dah. Satu, bila dah disemak, kalau tak pernah diceritakan bab gila, kahwin-kahwin tengok ternyata ada sakit gila, sabit pasah. Tapi kalau dah pakai, mas kahwin tetap sabit. Macam mana dah serah diri, tetap juga belanja hangus ada. Kalau tak ada jadi apa-apa lagi, semua tak sabit. Pasal istilahnya pasah. Tapi bila dah pakai, pakai. Tetaplah mas kahwin ada, saya dah pakai. Untuk barang dapur, alat tidur apa, dah pakai, serah diri. Macam mana? Sabit semua. Tapi boleh dipisahkan atas nama bukan talak. Dan faham tu atas katalah dikecoh, dipercaya, ditipu. Macam mana? Boleh minta balik apa semua duit-duit yang nak dibayar. Hak milik dah pasal dah pakai. Tapi macam mana? Boleh minta balik pasal kau tipu aku je. Satu cerita elok-elok. Satu dalam bab nikah kahwin ni, kalau kita kenal seseorang, kalau ada orang minta mesyuarat dengan kita, segala aib orang yang nak dinikahi tu dari segi hukum harus kita ngumpat dia. Bab nikah kahwin ada macam tu. Pasal kita faham ngumpat berdosa tak? Melainkan pada 6 tempat. Salah satu tempat dia, orang tanya kat kita, mesyuarat, boleh tak orang ni nak jadi suami atau isteri aku? Katalah kita nak kahwin sama orang perempuan, kita tak kenal. Betul ada orang perempuan yang kita kenal. Mak saudara kita ke apa, tetap pun kawan-kawan dia yang kita kenal. Yang kau kenal tak perempuan tu? Kata dia kenal. Kalau saya nak kahwin dengan dia, boleh tak? Apa aib yang dia tahu dari segi hukum, pasal dah minta mesyuarat, saya nak tanya dengan kamu. Pasal kamu ni, saya percaya, orang ni percayai, saya nak minta mesyuarat, saya nak mesyuarat sikit boleh tak? Apa dia? Saya cadang ni, ataupun nak buat menantu ke apa ke? Boleh tak dipakai orang ni untuk buat menantu, buat suami ke, buat isteri ke? Boleh tak? Apa aib? Kalau kata elok, elok. Macam mana buat aib, jangan sembunyi. Dari segi hukum harus cerita aib dia. Dia tu semua perangai bagus, tapi mak ganja. Perangai bagus, tapi wahabi. Contoh. Ini semua cantik, tapi mulut lesyok. Dia ni apa. Aib yang tu sebut. Apatah lagi, dia ni semua bagus, tak ada masalah apa. Tapi dia ni gila. Dia taklah gila 24 jam. Tapi ada waktu dia gila. Kadang bila peras ke apa sikit, dia marah sikit. Dia nak pulih tu bila? Nak pulih kadang 3-4 hari je tu. Macam tu ke? Ataupun dia ni, kalau gila macam tu satu hal. Saya duduk ngaji ada guru sebut, termasuk dalam gila ni macam mana? Dia ni kena gangguan jin. Dia dalam nauk junun. Nauk gila. Gila gangguan jin tau. Ada waktunya lagi. Mula sembang elok ya. Biasalah apa ni. Bila sampai waktu jin ganggu ni macam mana? Awak siapa? Saya tak kenal awak. Macam mana? Apa kita? Ini suara macam jantan ni. Tak pun kena suara lain ni. Hamba adalah
sahabat kepada isteri Tuan hamba. Kami telah bersahabat lama. Udah, macam ni. Nauk junun. Bukan sedang nak buang tu. Nauk junun. Murung. Murung tu macam mana? OKU lah maksudnya. Nauk OKU kan. Murung apa? Stres. Stres, murung stres. Oh, tekanan ajar di iman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun hilang lah. Murung ni memang dia ada satu macam nama penyakit Tapi murung bukan gila. Dia macam penyakit mental lah kan. Bukan mereng tak? Murung. Murung duk macam ayam berak kapur tu. Itu tak? Itu tak? Bahasa yang mudah tak? Oh. Tapi murung bukan gila. Murung bukan gila. Apa ni? Tengok dinding setahun dah. Tengok dinding je. Setahun. Murung memang ada sampai tahapnya tu. Ada Cuma kalau murung ni mungkin istilah sekarang lah kan. Tapi kalau faham dari segi setahun tengok dinding ni nauk junun. Kan junun funun. Gila ni bukan syarat gila bayang pun gila juga kan. Gila kereta, gila motor pun gila juga. Mana orang gila kereta, gila motor tak ada ni. Ada orang tak faham lain dengan lain. Jadi kalau faham macam tu macam gila tu. Dia gila tu, dia nauk gila. Dia nauk gila. Kalau murung macam tu istilahnya gila. Cuma orang putih dia guna lah istilah kelebuk macam ni tak. Dia nama apa-apa nama penyakit ni. Kalau faham sampai ada setahun tengok dinding gila. Tu funun, tu funun dia fanun min funun al-junun. Okay, good. Allahumma salli. Termasuk gila ni pasal dia istilah hilang akal lah. Tu saya sebut tadi, saya ngaji ada guru sebut tadi tentang masalah gangguan jin. Antara nauk gila ni nyanyuk. Nyanyuk apa bukan nyanyuk, apa orang sebut melatah tu. Kalau latah biasa je tak ada apa-apa lah kan. Kalau cakap usik pinggang, mak kau tu tak ada apa-apa. Tapi latah ni sampai hilang akal. Pisau, ambil pisau dapur, bawang hitam putih, hitam kelabu hitam, mak kau atas bawah. Kalau layan dia sejam junun. Nauk junun. Tu gila. Tentu kalau ada penyakit, bukan penyakit, kalau ada perangai tu buang, jangan buat tu. Pasal dia layan, dia akan jadi macam tu penyakit. Nak melatah biar Allah Akbar. Astagfirullah. Jerit satu Malaysia dengar. Allah! Satu Malaysia dengar. Tak apa, biarkan. Okey, junun. Jadi salah satu unjuk ni kata dia junun. Sawa'un kata dia, sama saja hukum gila ni atbaqa, maksudnya berterusan, berpanjangan, au taqatta'a, ataupun terputus-putus. Maksudnya ada waktu gila, ada waktu tak gila. Istilah terputus-putus tu walaupun dia ada waktu sekejap gila. Qabla al-ilaji aula. Qabila al-ilaja macam itu. Atau putus-putus yang qabila al-ilaja, dia boleh menerima kesembuhan. Dia boleh disembuhkan, boleh dirawat. Aula ataupun tak boleh disembuhkan. Tak boleh dirawat. Sama ada boleh dirawat atau tak boleh dirawat. Gila. Satu atas sebut kaedah junun funun ni macam-macam nauk gila. Gila babi pun gila juga. Kadang kalau letih sangat, jelai-jelai lidah. Kaki sampai tergigit lidah kena buh pensil lah, buh kayu lah supaya
Dia tak gigit lidah dia kan. Ada yang gila babi macam tu kan. Yang tu curang yang tu orang panggil gila babi, sawan babi. Bahasa-bahasa tu kalau agak pelik tanya lain. Dia Junun juga namanya. Nama Junun juga. Junun juga. Atau berbulan mengambang je macam mana? Kalau mengambang tak apa. Tapi kalau mengambang dia nampak je dia pun berjalan macam anjing. Au. Au 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 au. Junun. Junun. Tambah bila bulan mengambang tukar rupa. Keluar bulu je. Ni cerita kartun lah sikit kan. Cerita orang putih lah banyak ni. Halloween lah apa lagi. Werewolf. Apa Dracula. Ni cerita orang putih ni. Pengaruh cerita orang putih ni. Tengok cerita orang putih kan. Macam mana pun kalau ada macam tu. Junun ni. Ya. Dia nauk Junun. Nauk Junun. Jadi sama ada boleh dirawat atau tak dirawat. Contoh saya sebut masalah rawat tadi. Orang yang kena gangguan jin tadi lah kan. Saya ada sahabat saya seorang. Sahabat-sahabat lah, anak murid juga kan. Kahwin. Tapi dia sanggup, dah sanggup tak apa lah. Budak comel. Kawan ngaji pondok je kan. Adik dia. Tapi dia ada gangguan sikit macam tu. Budak ni suka ke adik dia. Untuk bagi tahulah masalah adik dia apa. Memang adik dia ada masalah gangguan jin apa lah. Dia kata tak apa. Yang dia pula ngapal Quran. Hafal Quran dia kalau macam tu. Dia kata tak apa. Berkat Quran kata apa dia isteri tu boleh sembuh tak kena gangguan jin. Kahwin-kahwin dapat anak apa? Dapat anak. Anak dapat. Tapi memang ada waktu dia isteri ni istilahnya kena gangguan jin. Kena maksudnya dia bodoh melengung. Anak pun tak peduli menyusu. Tidak apa. Tidak. Kena ruqyah, duduk baring baca Quran, bro, tak larat baca Quran kawan pun. Memang ada masa satu ketika dulu. Allah, dengung dengan saya ni. Sampai ada waktu sampai boleh sembuh. Tapi main belakang ni tengok. Sampai dah tak boleh nak sembuh. Jadi macam mana pun bila dia terima faham ada penyakit, dia redha dah bagi tahu pula tu, tak ada khiyarat. Nak ke tak nak, kalau ke depan tak suka, tolak. Atas nama pasah, tak ada. Dan tu pasah ni dia ada satu condition special lah. Itu. Dengan syarat tak tahu dan tak dimaklumkan pada dia. Kalau dia tahu sebelum nikah, lepas tu ada gila apa penyakit-penyakit ni lah yang akan disenarai nanti ni, yang tu tak boleh pasah. Atas nama pasah tak ada, dia kalau nak lepas pun, tak ada kaedah lain, tolak. Pasah ni ada kes special yang tak tahu, kena tipu, diselindung, disembunyi atau sebagainya. Atau tengok gila, maka boleh pasah. Hanya tu beza pasah dengan bak talak. Okay. Satu keedah-keedah nak kahwin ni selalunya memang orang cerita lah. Sebiji apa masalah. Allah. Aula. Fakharaja ighma'u. Maka terkeluarlah dari tanaman gila ni, irma. Apa dia? Pengsan. Sesak pengsan. Sesak pengsan. Pengsan bukan gila. Ataupun migrain. Apa? Migrain. Kan? Sesak sakit kepala. Segugut. Segugut bukan gila. Tapi kadang-kadang ada orang yang sampai masalah sampai tak boleh buat kerja apa. Kalau 3 hari segugut, 3 hari duduk baring, tidur. Tak senang duduk pula tu. Nak kata nak buang air, nak berak. Tidak juga. Nak kencing, tidak juga. Tapi minyak angin je lah 3-4 botol habis. Nak boleh lega. Ada yang pasien tu gila ke? Tak, tu bukan gila. Itu bukan senarai gila. Kalau ada masalah tu kena berubat. Saya nak berubat jangan jumpa saya. Saya bukan doktor. Dan doktor macam ni kadang tak payah jumpa doktor perubatan moden ni. Selalunya jumpa ambil cari orang tua-tua tutup lidah lama-lama ni yang gunakan perubatan guna herba-herba ni. Selalunya ada, cuma kita tak jumpa saja. Pasal likul da'in dawa. Ada selalunya. Bila ada masalah, pergi jumpa orang ni. Dan jangan jumpa saya. Saya sebut dah tadi. Kau tanya, Ustaz macam mana nak ubat masalah segugut ni? I don't know. I'm sorry. Setengah petua ada. Senang je nak ajar. Yang ni saya boleh ajar lah. Apa dia? Kalau dia tak kahwin, bagi dia kahwin. Kadang-kadang kahwin, hilang segugut. Punya segugut nak kahwin tu. Sorry. Ada kawan saya juga. Kawan, tak kawan juga. Yang ni orang senior saya.
tua. Dulu sekampung masa zaman saya kecil-kecil lagi. Dia ni orang lelaki. Dia ada penyakit macam murung tu. Yang tu kot nak guna murung. Satu murung dia nak gila tak? Murung. Tu macam mana tak tahu kisah dia anak Pak Imam. Anak-anak sulung saya, anak sulung Pak Imam. Anak imam ni ramai. 11 orang, 12 orang tu. Tak ingat saya. Allah, imam tu masa saya sekolah rendah, sekolah menengah, duk ngaji lu kat masjid surau dia lah. Mengajar banyak kat surau masjid tu. Baca kitab satu. Apa saya nak sebut, ialah anak sulung ni jadi murung macam tu. Kerja apa boleh buat, tapi balik murung. Nak takdir Allah Ta'ala, ada ustazah seorang. Jatuh hati kat dia. Ustazah tu hantar mak ayah dia macam ni. Sembang lah dengan imam saya sebut ni, anak dia macam ni. Bagi tahulah. Kata dia, anak saya ni macam ni. Kalau nak minat anak dia, ustazah tu sanggup kahwin. Kahwin lah. Kahwin hilang. Rupanya murung masa kahwin kot. Tak tahulah kan. Tu kata, orang Ta'ala nak bagi kesembuhan, tak tahu. Tapi macam mana pun, yang hilang lah. Ada yang kahwin murung. Kahwin murung. Ada juga macam tu. Ada. Kadang-kadang disebabkan hasad, dengki, macam-macam lah. Ada orang guna santau, sihir, apa yang tu pun jaga juga. Satu, kahwin memang disuruh cerita hebah kan. Bukan suruh sembunyi-sembunyi. Tapi jangan buat melampau sampai habis Facebook, apa semua cerita satu dunia tahu. Cerita pula dengan kemegahan pula. Dan tunjuk besar hebat kenduri dia. Macam ni pula, fotografer je pun sampai 3,000, 4,000. Ambil gambar je pun. Ambil kat ceruk hutan, tepi parit. Semalam saya tengok oleh Nawar kan. Aku Ahmad Takdan, nama alamat. Ada fotografer. Menikah kat mana tak tahu lah. Mungkin kat masjid kot. Ni fotografer je ni. Ambil. Lagi pegang kat selendang kawalan. Duk angkat kain macam ni. Macam ni pusing. Lagi duk tengok orang ni. Lagi macam ni. Senyum sikit, senyum. Macam kaya saya tengok. Mending pada dia. Beribu tu bayar tu. Betul? Kadang-kadang pergi kat ceruk getah. Pokok-pokok getah mana tu. Kan lah ni kan macam tu kan. Fashion macam tu kan. Kelakar saya tengok. Dia tengok. Tempat tepi parit tu ada. Tepi parit tu ada. Macam tu kan. Nak penyakit gaban gila bapak lah ni. Fotografer tak ada model apa. Dia pergi viral macam tu. Jadi masyarakat suka oleh tu. Ni gambar kami. Penuh. 4-5 album tu. Gambar je. Bayar. Pasangan junun. Dia kata. Apalah duit tu. Bagi pondok pun tak apa. Boleh buat pondok sebiji. Jadi bab pingsan-pingsan migrain. Saya sebut apa? Segugut. Adik-beradik tu. Yang ni bukan. Lelah, asma. Bukan. Yang ni bukan dalam kategori junun. Ya. Jadi pala yasbutu bihi al-khiyaru. Tak sabitlah dengan irma. Dengan pingsan-pingsan ni. Dia tak sabit. Faham tu kencing manis, darah tinggi. Kencing busuk. Ketiak busuk. Bohbi bahasa itu lah. Selalu hidung beringoi. Mulut busuk. Gigi tak ada. Gigi reput. Yang ni bukan aib-aib dalam bab nikah. Bukan. Saja sebut tu. Kadang-kadang orang yang tu yang dia jadi aib lah. Aib lah. Yang ni bukan aib. Gila. Walau dama tak sabit khiyar pi pasin nikah. Walau dama. Sekalipun berkekalan dia. Bab pengsan ni lama. Dia pengsan lama. Khilafan lil mutawali. Menyalahi bagi Syekh Mutawali. Siap. Khilaf-khilaf tu saya tak bicara. Pasal jumhur sebut bab pengsan ni dia bukan aib dalam bab untuk pasal nikah. Satu. Gila. Dua. Wasaniha. Yang kedua daripada 5 ni. Biwujudil juzami. Penyakit kusta. Juzam kata dia bizali mu'jamatin. Dengan baca zal yang bertitik. Wahuwa illatun. Kusta ni apa? Dia bagi takrif sekali lalu. Kusta ni satu penyakit. Yah marru minha idwu. Yang jadi merah. Dengan sebab ilat penyakit ni. Anggota tu akan jadi merah. Kemudian. Mula dia biasa. Lepas tu dia jadi merah. Menyala sampai tahap. Summa yaswaddu. Dia akan jadi hitam. Nak jadi kusta selalu memang macam ni. Summa yang qati'u. Summa yang tanah syaru. Kemudian dia akan gugur. Summa yang tanah syaru. Dia akan reput.
Ha. Dulu ni memang antara penyakit yang ditakuti kusta lah. Pasal siapa yang kena ni hidup dia akan susah satu. Pasal apa? Kalau katalah selalunya dia akan mula kena serangan kusta ni pada anggota-anggota yang sulit dan tersorok kan. Maluan antaranya telinga, hidung, dia tempat sejuk, dia mudah sejuk telinga. Biasa ya, lepas tu lama-lama dia merah menyala. Lama dia kebas, lepas tu jadi hitam, lama tu peluk gitu. Lepas tu habis memang buruk lah, nampak sampai tulang rahang pun nampak. Dia sampai tahap macam tu lah. Waktu masa dulu memang orang takut dengar, kita dengar pun. Memang mula-mula lah kan. Satu ada pusat kusta negara. Satu kalau kahwin dengan kusta ni masalah dia tahu mana? Pasal bab junun tadi dan bab kusta ni atas syarah ulama, dia penyakit yang melibatkan genetik. Maksudnya bila kahwin, kalau gila, anak kau pun kebarangkalian gila tu besar. Kalau gila-gila, yang tu pun kadang warisi gila-gila, kan? Apatah lagi yang memang gila. Dia faktor genetik. Kusta pun faktor genetik. Memang dia boleh, kusta pun kalau ikut, ada hadis-hadis sebut, ada bahas ulama sebut mengenai kebarangkalian jangkitan memang ada, tapi tak semua orang yang boleh dijangkiti kuman kusta. Tapi untuk mengelakkannya, itu yang kusta ni selalunya dikuarantinkan dalam satu tempat tertentu supaya nak elakkan daripada berlaku proses macam tu. Apatah lagi ada manusia yang kadang-kadang yang imunasi dia lemah, dia akan mudah menerima jangkitan. Tapi dia tak semudahlah macam sesama, macam silap makannya dicerit beret, dia tak macam tu. Denggi, dia tak macam tu. Kusta ni dia tak semudah itulah. Tapi walau bagaimanapun dia, itulah faktor besar dia adalah genetik. Satu, bila menabatkan genetik dan keturunan tu boleh jadi kusta, gila. Kita disuruh cari ladang yang baik untuk bercucuk tanam. Itu kot bahasa yang disebut nisbah bercucuk tanam. Itu ladang. Begitu juga nisbah benih. Cari benih yang baik untuk benih itu disemai di ladang. Itu kot bahasanya. Kalau benih gila, pokok nanti pokok gila. Yang tu kot bahasa saya pakai Arab. Faham kan? Kalau penyakit jadi kusta, nanti benih tu benih kusta juga. Mungkin ada anak nanti kalau kata 10, mungkin 3 orang kusta. Yang lain tak kusta. Tapi kebarangkalian kusta tu besar. Satu dari isi kaedah disuruh, ada istilah khiyar ni. Satu, siapa-siapa kena penyakit ni, kita pun tak nak penyakit. Untuk macam mana? Bersabarlah di atas bencana. Yang ni kena mengaji bab akidah, kena faham bab iman. Jadi kalau kena macam mana? Kita pun tak minta kena dia. Sahabat-sahabat pun kadang-kadang ada penyakit apa macam-macam. Ada yang dalam peperangan terkeluar biji mata apa semua ada. Allahumma salli. Tapi bila ada iman macam mana? Semua selesai. Siapa? Redha bil qadar. Kita pun tak mau sakit ni. Tapi sakit datang kalau macam mana? Kita pun tak mau macam mana. Tapi jadi bencana macam mana? Kita pun tak nak ayah mati, mak mati. Tapi mati macam mana? Terpaksa terima dia. Belajar bab iman, macam mana nak menerima qada qadar. So, beriman dengan qada qadar wajib. Beriman dengan qada qadar lah salah satu kaedah yang boleh istilahnya itmi'nanul qalbi. Kena apa bala pun, la ilaha. Dia tak akan takut benda apa nak berlaku ke depan dan tak pernah duka cita. Berlaku je, Allah dia rujuk. Habis. Berlaku je, habis. Satu orang beriman betul-betul lah yang ada iman ni, dia bukan, hidup dia bukan ada masalah. Dia tak pernah ada jadi masalah di atas apa yang berlaku pada dia. Bahkan masalah tu, ataupun apatah lagi dengan bahasa yang kita sebut, cobaan tu, orang duk rasa macam benda tu susah. Tapi dia hadapi semua tu dengan senang. Kaedah dia senang je. Serah pada orang Ta'ala. Yang tu kena ngaji khas. Memang ada bimbingan guru, kena fahaman macam mana nak faham ilmu dia untuk selesaikan isu-isu yang macam tu. Macam mana pun nak sebut, itulah bab penyakit je lah. Siapa kena pun nak buat macam mana, sabar je lah. Sikit lagi soalan, kusta. Kanser macam mana? Kanser pun bukan ilat yang menyebabkan khiyar. Macam mana pun kanser orang takut tak? Takut apa?
Dengar, saya ngaji tok guru ajar je ni. Dengar. Kita dah diajar takut dengan benda yang tak sepatutnya takut. Dengar, kalau dia dengar faham, kita akan betul. Betul dengar. Dengar saya sebut ni. Saya dulu pun tak pernah terfikir. Tapi bila ada guru yang ajar, kita dengar, oh ya Allah. Kita telah diajar takut pada benda yang tak sepatutnya takut. Orang takut penyakit kanser dia. Bukan saja orang perempuan boleh kena, lelaki pun boleh kena kanser macam-macam kan. Takut kena, tahu kanser lah, kanser jantung ke apa macam mana. Takutlah. 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 Kita tak diajar takut pada benda macam tu. Bahkan dengar, kena penyakit kanser, memang ada istilah menderita sakit apa sebagainya. Kalau kita ada iman, dengar dia tak? Tani pun dah boleh lega dah. Tahu mana? Kalau mati kerana kanser, maksudnya mati menderita sakit. Kalau kita sabar di atas sakit tu, yang tu sebab mati syahid akhirat. Best ke tak best? Best ke tak best? Orang tu buat apa takut kanser? Sebab kita dah diajar oleh orientalis, orang bodoh, orang tak faham agama, supaya takut dengan benda-benda macam tu. Takut yang tu. Jangan kata takut kanser. Jarum pun takut. Nak pergi hospital. Sekejap dah. Takut. Tengok ubat pun dah muntah pun. Ubat ni, 3 botol air ni habis. Ubat tak masuk lagi. Dia ajar takut macam tu. Pelik memang ada manusia yang tu. Macam mana pun itulah. Ubat bukan wajib makan. Kalau tak wajib makan, tapi sabar wajib. Sabar wajib. Tahan dan tak merungut di atas apa yang terima tu wajib. Walaupun berubat bukan wajib. Berubat pada penyakit sunat. Berubat pada penyakit sunat hukum dia. Bukan wajib. Allah. Tapi sabar menerima apa penyakit tu wajib. Satu, kalau kena kanser, kena itulah apa sajalah. Apa dia? Menerima apa yang dapat tu wajib. Dia kan boleh tak terima kan. Dah kena. Terimalah. Apa tu dah kena tu terima. Apa nak buat? Kewajipan kita sabar. Tahan. Istilah tahan tu macam mana? Tak ada pernah merungutkan manusia. Apa-apa masalah, rujuk ke Allah Ta'ala. Pasal la yusibana illa ma kataballahu lana. Takkan ada apa yang kena kita, melainkan apa yang Allah Ta'ala tentu kat kita. Apatah lagi penyakit kusta, gila ni. Orang yang gila pun, dia bukan nak gila. Orang kena kusta, dia bukan nak kusta. Orang nak kena kanser, dia bukan nak kanser. Memanglah, tak ada siapa pun nak macam tu. Tapi semua takdir ilahi, betul ya? Untuk apa kita nak buat? Redha bila qadar. Redha ya. Macam orang ni, gemuk, pendek, bentot. Apa? Macam-macam, juling. Kan? Satu kita diajar bila Allah Ta'ala bagi kita sihat buat apa? Pujilah Allah Ta'ala banyak-banyak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita ni nak rasa sihat ni bila? Pergi hospital. Iya. Tambah kita pergi hospital yang orang KU. Tuan pergi tengok. Lalu kita tengok macam mana? Allah. Allah. Aku tak ada pun macam ni. Allah. Lalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik tu puji orang salah tak berhenti. Alhamdulillah. Mujurlah aku tak jadi gitu. Alhamdulillah. 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 Janganlah ya Allah. Janganlah ya Allah. Takut aku tak tahan je. Alhamdulillah. 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 Nak banyak puji orang salah pergi tempat-tempat itu. Tak, memang kadang-kadang kena pergi baru kita ajar sikit. Baru kita makan ajar. Kita tak kurang ajar. Saya dah saya buat tu kan. Kurang ajar macam mana? Malas nak puji orang taklah. Kita tak rasa nikmat tu. Tadi pun saya saya nak tengok kitab, ada benda saya nak tengok tu. Buka. Apa tengok benda lain, buka Facebook lah. Ni bahaya Facebook ni. Saya nak cerita apa? Buka-buka tu. Ada satu orang cacat tu. Nak tengok apa. Dia sepatutnya. Tapi tulis Arab lah. Saya ada friend-friend yang Arab tu. Saqif nafsaka dia punya tajuk. Grup tu kan. Maksudnya matangkan diri kamu. Jadi orang yang bersakafah, orang yang bertamadun dengan ada ilmu. Dia tunjuk satu video ni. Orang cacat. Orang ni macam ni. Dia ni cacat. Ni kepala dia ni. Saya ingat kepala dia tak ada badan. Rupanya kepala dia terlentuk macam ni. Jadi dia nak tengok orang. Belakang dia adalah depan dia. Allah. Dia tulis harap lah kan. Sepatutnya siapa yang tengok video ni banyak-banyaklah puji Allah Ta'ala di atas apa yang tak kena kat kita yang ada berlaku orang tu. Allah, saya kena tu. Itu saya sebut tu Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Oh ya Allah. Kalau kita lah kena jadi gitu, belum tentu kita boleh terima satu. Alhamdulillah. Untuk nak buat apa? Ni tak kena buat macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kita pun diajar dalam syariat, kita pergi hospital tengok orang sakit macam-macam. Disunat dengan kita sujud syukur di atas nikmat banyak orang tak ada bagi. Syukurlah nikmat kita tak jadi macam-macam orang ada penyakit. Baik kita pergi hospital apa. Pergi je hospital memang kita kena buat fenomena ni. Yang waya-waya. Kalau pergi hospital kanak-kanak, siapa ya? Isteri bersalin. Anak kita normal. Tapi anak orang lain macam mana? Tambah yang kena tahan buat tu macam mana? Ada yang bayi kecil ni, ada yang waya berselerat walaupun baru keluar. Dekat 30-40 waya. Cocok sana, cocok sini, cocok sana. Mesin ni dia baca dia. Kita tengok. Allah. Anak aku sihat je, gemuk-gemuk. 4.3 kilo. 4.3. Bukan 2.3. Apa cerita ni? Puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Isteri kita masuk malam tadi, beranak, pagi ni boleh. Okey, boleh jalan, balik. Orang lain seminggu, sebulan. Sembang-sembang sebulan tak balik lagi. Punyalah susah suami tu balik, mak orang ni. Susah yang kita senangnya. Alhamdulillah. Itu yang orang tak kena. Orang yang kena pula macam mana? Alhamdulillah juga. Sabar. Tahan. Kita mesti dua keadaan je. Tak puji orang tak sabar dengan orang salah. Tu je. Dua. Asal kita bicara kena gila apa. Jadi faktor keturunan tu, yang pasal tu ada istilah khiar. Macam mana pun nak juga. Dia kata kusta pun kusta lah, janji hati baik. Silakan. Ada orang macam tu, memang ada orang boleh tahan macam tu. Tak ada masalah. Dia faham perjalanan agama, jadi kusta lah. Tapi hati baik, ni tak ada kusta pun hati buruk. Macam hati ada kusta. Ini jasad je kusta tapi hati Masya Allah. Suci bak sutra, bersih bak sutra. Gebu sentiasa ingat Allah Ta'ala, redha dengan Allah Ta'ala, apa kena pun tak pernah senyum je sentiasa. Masya Allah, mulut keluar ni puji Allah Ta'ala je. Kita yang sihat alfiat ni, macam tak pernah sebut Allah Ta'ala. Satu kadang-kadang kita tengok orang yang kena sakit-sakit ni, kadang-kadang mereka punya keadaan ni menginsafkan kita. Saya pun adalah pengalaman jumpa orang-orang buta pun ada. Ada yang pernah duduk serumah dengan saya, masa saya duduk dengan Datuk tu. Ada yang kadang-kadang orang main ziarah apa-apa kadang duduk sekali dengan rumah tempat saya duduk tu. Duduk asrama pun pengalaman asrama kan. Ni cerita pernah duduk rumah dengan salah seorang guru yang mengajar sana. Jadi kadang-kadang ada datang tetamu apa. Ada yang datang tu kadang buta atau daripada negara luar. Alah kita tengok ke dia, Masya Allah. Yang tu menginsafkan kita untuk kita rasa banyaknya nikmat Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Malah kita jadi kesian nak tengok dia. Allah, kesian tengok dia. Tapi kesian pun ada benda yang dia sangat peka. Kalau pegang tangan ni makanan tu dia pegang, dia cermat, dia cek semua. Ni berminyak ni kata dia. Minyak sangat saya tak suka berminyak lah. Dia pegang dia detect semua ni. Tangan ni macam mata dia. Ada yang dia boleh baca braille tu. Tangan ni kalau luka kan dia pegang kan. Terpegang paku ke benda tajam ke. Dia tak boleh baca Quran. Dia baca Quran braille. Bayang, tulis biji-biji tapi dia boleh baca Quran betul lah. Tu saya tengok Allah. Terangnya mati-hati dia. Tulis biji-biji pun. Boleh baca. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Boleh baca. Kita tengok biji lah. Dia boleh baca. Allah. Dah itu tulisan dia belajar. Cikgu Braille pun ada sini. Ada orang tak kenal Cikgu Braille ni. Dia cikgu khas. Apa cerita ni? Kusta tadi. Wasal isu yang ketiganya dia sebut ialah biwujudil baras. Adanya sopak. Sopak ni apa? Sopak ni, kata dia sebut lagi tarikh sekali lalu. Apa dia penyakit sopak ni? Sopak ni bukan panau. Dia up lagi pada panau. Up lagi pada panau. Apa dia ni? Wahua. Sopak ni, baras ni kata dia. Bayadun, dia lah warna putih. Fil jildi, di kulit. Yang yuzhibu damal jildi.
yang putih ni dia menghilangkan darah yang ada kat kulit. Wa ma tahtahu minal lahmi, dan darah yang ada di bawah dia minal lahmi, daripada daging. Maksudnya kalau kena penyakit ni, kulit ni nanti dia menghilangkan darah yang ada kat kulit. Jadi istilahnya kulit tu tak sihat, dia akan jadi sopak. Bahasa lain dia pakai bala kan? Bukan bala, bala. Dan selalunya sopak ni kadang-kadang dia dalam kuantiti yang sikit, tapi makin lama dia akan merebak, dia akan besar. Ada beberapa kenalan juga saya yang dia penyakit sopak. Dulu kita tengok sikit je kat muka sini sikit, tangan ni sikit. Kadang-kadang 10 tahun tak jumpa ni, tengok je lah, penuh dah badan. Putih semua. Dia bukan albino. Albino tu lain kan. Tu putih albino. Ni sopak. Sopak ni termasuk dalam, dia pun faktor genetik lah. Kalau kahwin ni, kalau dapat anak je lah, anak pun kebakaran sopak tu besar. Macam mana pun dengar. Di atas kata dia ni memang benda faktor genetik. Boleh tak jumpa orang kusta bunuh? Boleh? Boleh. Orang sopak bunuh boleh? Islam menjamin keturunan yang sihat. Memanglah menjamin keturunan yang sihat, tapi taklah orang penyakit yang dia dibunuh. Apa masalah dia? Kaedah kita hatta OKU, orang gila. Macam mana? Orang gila boleh dibunuh? Tak boleh. Bela tak? Bela. Siapa nak bela dia? Wali dia. Wali dia. Tentu kita memanglah kita minta lindung lah kena-kena macam ni, saudara mara, adik-beradik, anak-beranak kita, keturunan kita. Na'udzubillah. Tapi bila ada macam mana? Wajib bela dia. Satu kadang-kadang kita tengok ada ibu-ibu yang dia menerima anak-anak macam ni. Anak yang istimewa. Saya sebut macam mana? Pasal saya sebut suasana pergi hospital kan. Bila pergi hospital, saling hospital ni, anak kita normal lah kan. Tapi bila tengok orang keliling yang ada kat rumah, keliling rumah saya tu, saya pun kenal, tak ada nak kenal, tapi orang rumah duduk situ, dia kenal semua siapa keliling dia. Yang ni anak ke berapa, orang perempuan lah. Dia sembang bukan orang jantan. Orang jantan sembang lain. Dia sembang lain tu maksudnya dia bukan suasana macam mana orang perempuan sembang. Orang perempuan ni kalau sembang dia habis semua. Kalau duduk sebelah ni semua dia tahu. Keturunan, suami, isteri, anak apa dia. Betul tak orang perempuan? Betul tak orang perempuan? Orang yang ada tu. Orang lelaki ni duduk sembang kenal nama orang tak tahu. Tak percaya tanya tengok nama sebelah. Tanya orang belakang ni orang tahu nama orang depan. Tak percaya, memang orang lelaki je tu. Jangan tak tahu. Jangan tak tahu. Apa saya nak cerita ni? Jadi cerita macam mana? Ada satu orang perempuan tu, ni sebelah katil rumah saya masa bersalin anak yang kemudian ni, yang nombor 9 ni. Cerita apa ni? Anak dia tu, yang ni anak kedua. Anak kedua ni, dia isteri yang kedua. Isteri pertama dulu, dia bercerai. Pasal suami tu tak sanggup nak terima anak. Anak-anak macam mana? Anak ni anak special dia. Rumah saya pun dengar tu kadang-kadang malas korek lah. Macam mana pun dia sembang-sembang. Kan akhirnya perempuan tu cerita dia. Anak special apa? Anak ni memang special. Dia hidup. Tapi apa? Apa pun tak tahu. Tak tahu apa. Tapi kena salin dia hari-hari. Lampai berak, suruh makanan kena suap, kencing berak, pampers apa-apa. Yang tu yang suami sampai tinggal dia gitu saja. Tapi akhirnya dia minta cerai lah. Lepas tu perempuannya baik, maknya baik. Tapi ada waktu kerja, saya tak ingat kerja. Tapi rasanya memang ada kerja, dia ada kerja dia. Tapi memang anak dia ni bukan gaduh nak bergerak. Tak bergerak gimana. Jadi istilahnya macam bela kura-kura juga. Kura-kura pun juga bergerak. Kura-kura pun bergerak juga pun. Lah, juruk time dia berjalan, hilang, cari tak jumpa. Ni tak, baring ni tu. Suap panggil makan, minum, kencing berak. Balik tu cuta lampi dia. Selesai. Sampai besar. Macam tu anak tu berapa tahun dah? Tak silapnya 9 tahun dah. Waktu tu ada orang jatuh hati ke dia nak kahwin dengan dia. Kahwin dengan dia. Tu pun dia ceritalah siapa dia ni anak dia macam ni. Anak dia tak boleh tinggal. Anak kata dia. Walaupun macam ni. Anak kata dia. Memang anak istimewa macam ni.
Orang lelaki tu pun cerita lah sanggup nak jadikan yang ni isteri yang kedua dia gini. Dia sanggup terima anak macam mana pun macam ni. Belum kahwin, mulut sedap. Bila kahwin macam ni, jadi masalah. Tapi kahwin dapat anak tu. Anak yang dapat ni, Allahumma salli wa sallim tak adalah jadi masalah apa. Anak yang salin ni elok. Tapi dia bertemu ni lepas dia keluar masuk lewat ada masalah apa, masalah kuning kot anak dia tu. Tapi suami dia tu dah macam tak peduli lah kat dia. Ini yang masalah ni. Nak sebut tahu mana ni? Nak sebut kata bila ada bencana tu nak terima dengan hati ni payah sikit. Selalunya memang kita boleh bagi satu penghormatan dan tahniah sebut apa. Selalunya ibu ni memang best. Anak macam mana pun macam mana. Jahat ke nakal ke apa ke. Sihat ke cacat ke macam mana. Susah payah dia boleh. Walaupun anak tu pijak dia balik. Dia tak kan. Dia bela. Bela dengan kasih sayang. Bela dengan penuh pengharapan. Ya Allah sihatkanlah anak tu. Ibu ni. Ibu dengan bapak lain. Bapak ni tengok macam ni. Tinggal menikah lain. Yang ni tak peduli. Bapak satu hai kat ni pun. Ni bapak tak pakai ni. Tapi bukan bapak sini lah saya sebut ni. Ni bapak Afrika. Bapak sini pun okey. Allah. Itu yang kata kalau faham tu macam mana. Orang perempuan dengan lelaki ni. Orang perempuan dengan lelaki tahan sabar betul tak? Iya, kau tak percaya tengok. Berapa ramai orang perempuan. Dia baik dengan kahwin. Suami haru. Dia boleh tahan, terima suami ni walaupun suami tak baik. Iya lah, dengar saya sebut. Saya pasal ada pengalaman mengajar kelas muslimat. Allah. Kalau dengar dia memang merintih ni. Saya terbaik muka ni. Macam apa? Cerita suami masing-masing lah. Kita cukup. Ibu boleh cerita dekat ni je. Yang lain jangan cerita dah. Sampai saya break kan. Mujur saya break kan. Kalau tidak atas apa dia cerita saya tak tahu. Saya kata kadang-kadang dia ngandung nasib tanya hal hukum. Macam ni ustaz. Tadi ustaz ngajar dia sebut macam ni. Saya nak tanya boleh? Tapi saya nak cerita aib sikit lah. Ada yang memang tahu sepadan. Bahasa pun kadang-kadang. Bahasa dia memang best. Yang faham peraturan ni. Ada yang lajak lesya juga kan. Dia sebut ni, ustaz, suami ayo. Saya kata, cukup. Yang lebih tu jangan. Cakap ni, saya jawab ni. Yang lebih tu saya tak boleh masuk lah. Tapi saya nak cerita dekat ni. Berdasarkan saya cerita tadi, hukum macam ni. Dia cerita masalah dia macam ni. Cik Puan macam ni. Puan punya masalah macam ni. Saya sebut, debu. Tapi dia kata apa? Suami dia mangkuk ayun macam mana pun. Dia boleh tahan duduk suami tu. Saya tanya, berapa tahun dah kahwin makcik? Dah 30 tahun. Start. Macam-macam perangai. Ada yang macam ni, ada macam ni. Tapi orang perempuan dia boleh bela suami dia. Walaupun mangkor tu macam tu. Ada yang tak kerja, ada yang tak peduli anak, ada yang tak peduli isteri, ada yang tempat tinggal, ada yang rumah bocor ke tak bocor ke, nak repair rumah ke, ada yang tak peduli langsung. Pakaian ke nak balik bawa pergi rumah mak tua ke apa-apa, tak ada yang suami tak ada heran langsung. Macam tu. Nak ke masjid Jumaat apa pun tidak lah ustaz, puas saya melatihannya gitu. Tapi macam mana? Dia boleh bela suami tu. Boleh bela suami. Kalau saya jadi isteri tu, saya pernah ajak lama lah. Tuan-tuan jantan lain. Baik, asal kita sopak ni. Itu sopak tu rasa tak kenal ke tau. Nanti ambil gambar cerita tau. Tak ada pun buka je internet sopak. Jumpa lah apa macam ni. Baik, orang tak tahu. Jadi fakharaja al-bahaqu wa huwa ma yughayyirul jilda min ghairi izhabi damihi. Jadi maka terkeluarlah satu penyakit yang bernama bahku. Itu diterjemah tu panau. Kata dia ialah ma yughayyirul jilda, barang yang dia boleh mengubahkan kulit. Memang ada warna putih apa. Tapi min ghairi izhami damihi, daripada ketiadaan menghilangkan darahnya. Biasa kita sebut panau. Dia ada fungus apa macam-macam. Hilang fungus tu selesai lah. Kalau ada siapa masalah, jumpa saya. Saya ada jumpa satu orang duk jual ubat formula panau ni. Senang je. Sapu. Biasa dalam masa 15 saat aja. Ambil pembari plastik. Okey. Keren. Habis semua.
Elok balik. Panah lah. Hak barah ni, sopak tak boleh. Sopak tu kulit dapat gerak dengan kulit-kulit kelepi. Tu. Tu memang tak boleh buat apa tu. Dan memang tak ada ubat pun. Hatta kusta pun tak ada ubat. Gila pun tak ada ubat. Dia boleh bagi ubat kawal lah. Tahu pula dia ada masalah gila pun boleh bagi ubat penenang. Bagi tenang. Makan ni. Memang gila ni kadang kita susah nak expect. Saya kat rumah ada seorang. Yang tak tahulah. Dia kata dia wayar. Memang dia wayar pun. Tapi ada waktu dia sembang dengan saya macam orang tak wayar. Macam orang waras. Dia soal jawab kalau soalan ni tu canggih-canggih. Kan betul? Ustaz, kita ni dekat nak kiamat dah kan? Nanti Dajjal datang, kita berperang nanti tak pakai senjata moden lah. Semua pakai panah, pakai pedang. Betul tak Ustaz? Kau ambil mana ni? Dia cerita lah. Ada internet. Ustaz ni suruh macam ni. Kau pandai tengok internet pandai? Oh, kita sembang itu macam orang waras je. Tapi wayar. Tanya, kau dah semayang belum? Belum. Betul pasal apa tak semayang? Saya tak betul. Mana pula tak betul? Macam betul je. Nama siapa? Sebut nama. Keturunan siapa? Mak kau nama siapa? Ayah nama siapa? Saja suka usik tu saya lah. Dia suka lah sembang dengan saya. Kata dia suka sembang dengan saya pasal apa? Ustaz ni lain sikit. Kata dia. Orang lain kadang-kadang tak mau sembang dengan saya. Tapi ustaz layan saya. Orang rumah saya pun pelik kat saya. Layan kan dia. Layan lah. Bukan budak apa-apa. Biasa je budak tu. Kalau kita layan elok, elok je tengok. Tapi memang dia ada wayar lah. Dan dia tak makan ubat kalau dia kacau. Pusing tengok. Pukul 12, pukul 3 pagi, 4 pagi. Tengok dah berjalan. Naik atas bukit jalan. Turun. Itu tak makan ubat tu. Kalau makan ubat kalau dia tak jadi tu. Maksud dia ada ubat. Dia asal ada nama Junun. Memang Junun. Dia funun macam-macam. Allah. Dan antara kalau ada ubat, doktor dia kalau boleh ubat sembuh. Dia hanya ada ubat untuk bagi reda kan rasangan otak dia apa. Tak tahu lah kajian-kajian manusia, doktor-doktor apa. Saya tak pernah kaji ubat tu. Tapi dia tak akan nak boleh sembuh. Dia hanya istilah macam pain killer ya. Macam tu kan. Bagi hilang sakit, rasa sakit. Dia tak jadi ketahuan teruk sangat. Dia hanya boleh bagi reda. Bodoh dia. Habis ubat punya function tu, dia jadi balik. Yang junun funun. Bahasa wayar tu gila lah maksudnya. Baik. Jadi kalau panah tak ada apa. Tambah kalau kulit kurap apa tu bisul tak lagi. Tak ada apa-apa lah. Istilah ulama' juga tak disebut. Baca habis dulu. Jadi kalau penyakit panah ni, fala butuh bihil khiyaru, tak sabitlah dengan penyakit bahak. Maksudnya panah ni khiyar, tak sabit. Termasuk dalam bab ni, kalau nisbah pasal yang ni yang masyhur sebut, ada dua nanti yang khas untuk orang perempuan ni. Kita jumpa kemudian saya, waktu dah sampai. Jumpa kemudian, asal nak sebut ialah, kalau orang perempuan misalnya kena istihadah. Kena istihadah, setahun keluar darah, tak berhenti-henti. Suami pening tak? Pening tak? Boleh khiyar? Tak. Istihadah tak ada khiyar. Istihadah bukan khiyar. Betul buat macam mana? Tu sema lain lah. Sema lain lah. Kena faham masalah perempuan tu pula. Kalau setahun nak keluar darah je macam mana? Kena kenal mana yang waktu nak hukum haid. Sebelum ni kalau ada, mana period yang boleh dikira haidnya, waktu sucinya. Macam mana nak kenal haid suci sedangkan darah duk keluar. Bila keluar semendang ni, dia bukan haid 24 jam namanya. Maksudnya dia ada waktu haid dan dia ada hukum suci. Walaupun keluar darah, hukum suci disebab suami boleh pakai. Dia ada hukum penyelesaian fik dia. Ada hukum yang kena selesai tu. Jadi siapa ada masalah itu, kena bagi selesai. Cuma asal nak sebut, dia bukan bab yang boleh sabit khiyar. Dia bukan sebab boleh sabit khiyar. Macam mana pun, tak sebut status ni. Isteri, dia memang isteri. Dia memang dalam keadaan macam tu tak sempurna. Tapi kadang-kadang satu perangai yang tak bagus ni apa? Memang bayang tengok kalau ada suami sihat apa dan sebagainya. Duit apa banyak, orang pula baik. Betul buat macam mana? Dia nak kekalkan status isteri. Betul macam mana? Bagilah suami kau yang lain. Masalah. Kalau kau tak nak, nanti kau kena jadi janda. Dia masalah janda pula kan. Macam mana? Bagilah apa yang hak dia. Hak kau gilir. Lagipun gilir pun, bagilah gilir kat. Kat madu tu. Masalah.
Bab ni pun kena mengaji kat suku. Siapa? Bila orang tak faham ni, dia masih nak jadi isteri dan dia nak kawal suami dia. Sedangkan suami pun ada perasaan, ada kehendak, ada macam ni, ada macam ni. Ada kadang-kadang kehendak dia tak ada ditunai. Isteri ada masalah macam ni. Isteri pula nak bolot dia seorang. Boh bahasa gitu kan. Ada benda yang dia tak nak lepaskan suami dia untuk kahwin dengan orang lain. Padahal apa salah ni cari mana perempuan baik, bagus. Bagi cadangan abang kahwinlah dengan perempuan ni. Perempuan ni baik bang. Saya memang ada masalah macam ni. Tapi saya nak jadi suami, nak jadi isteri abang. Abang kahwinlah satu lagi, dapat madu. Abang kahwinlah. Abang kahwinlah. Sampai suami pula pening. Tak suruh aku kahwin lagi pula dah. Patutnya isteri kalau dia faham, dia ada iman, dia ada agama, ini kau jadi. Dia akan jadi. Kalau dia tak ada agama, masalah dah lah dia. Itu masalah, dia pun tak selesaikan masalah dia. Yang suami ada masalah yang dia pun tak ambil faham apa punya suami masalah. Saya silap suami buat masalah pula dengan cara yang tak betul. Kan masalah semua tu. Satu, semua orang kena ngaji, semua orang kena ada agama, semua orang kena betul perjalanan bagi ikut kaedah agama. Saja nak sebut tu masalah tu lah. Masalah istiadah apa, bau busuk ketiak apa. Yang ni bukan busuk mulut, tak ada gigi, hidung, sesap darah hidung, sesap tak telinga keluar, seketui. Tak sama orang tau, macam-macam. Ataupun tak mata. Ada orang yang mulut dia sentiasa busuk. Makanlah coklat apa ke apa, mulut dia sentiasa busuk. Ada orang macam tu. Walaupun gosok gigi, lepas-lepas gosok gigi, memang mulut kau busuk lah. Mulut busuk tak sampai khiar. Makan petai tu satu lain lah. Itu busuk lain. Itu busuk petai. Yang selalu mulut busuk kat suami. Dia isap okok kuat. Tapi suami, isteri tak pernah pun sembang. Tak pernah bising pun. Betul tak? Ni orang angguk belaka tau. Saya pernah ada pengalaman duduk gelar muslimat. Saya tahu lah. Tanya ni. Muslimat kalau bagi dia report. Best. Bagi kertas kajang 3-4 lain tak cukup. Dia bagi. Ya tuan. Saya pernah buat kat dia orang. Saya kata, saya baca gelak kitab Muhimmah apa ada masalah suami isteri macam ni. Saya pula mengaji ikut disiplin Tok Guru punya ajar. Kita cerita sedikit-sedikit. Apa hak sepatutnya orang perempuan gini? Dia orang tahu hak dia orang. Dia tanya best. Bila ada sampai-sampai tu saya bagi kertas kajang. Okey. Kau ibu tak tulis nama tak apa, tapi saya nak tahu masalah je. Cerita. Jadi tak cerita mulut kan, tak ngumpat. Ibu tak tahu siapa kan. Janganlah sebut nama. Sebut suami apa tu tak kisah. Tapi yang nama-nama saya tak mau. Saya tak mau tengok nama. Tapi saya nak tahu masalah. Saya nak tahu. Bagi. Tu berkajang-kajang tu. Adalah pengalaman saya mengajar Wadiah tu. Ada yang sampai 80 orang, 90 orang. Ada ketika 100 lebih. Kelas muslimat dia. Tapi sekarang tak ada masa dah. Tak ada nak pergi sana. Masa saya mula-mula mengajar tu. Bagi macam mana? Tengok dia bagi. Tebal-tebal ni. Kutip. Semak tengok. Masalah. Macam-macam dia curahkan perasaan ni. Suami isap okok kuat. Suami duk semua tak nak peduli. Duk suruh berhenti apa-apa. Tak nak dia bagi alasan dia. Kata boleh mokok. Mokok dia kata dia ramai orang mati. Sebab mokok dia kata mana pula mati. Orang yang muda pada aku tak isap okok pun mati lah. Aku tak mati-mati lagi. Pandai kan jawab. Puas jawab ni. Ya Allah. Nanti tu kata kalau nak ambil komplain lah kan. Tapi tak asal nak sebut. Yang tu macam mana? Yang tu dia bukan aib bak khiar. Yang tu dia bak lain. Kalau suami pun masalah merokok apa dia masalah lain. Itu masalah pasik pula. Masalah lain. Dia bukan masalah aib yang ni. Dia aib ni kita bicara ni adalah aib jasad. Aib jasad. Zahir. Itu insyaAllah sambung nanti. Warrabi'. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika wa nabara bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.